Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullah. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita berada pada malam yang ke-6 Ramadan. Cepat tak apa, jangan lambat. Dan mudah-mudahan seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itq minan nar. Jadi kita duduk di fasa yang pertama. Mudah-mudahan amalan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan perkongsian malam ini sedikit saya bawa, iaitu antara ilmu dan maksiat. Jadi kita duduk dalam bulan Ramadan, kita nak lebutlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu rebutan yang mana tidak dapat pada bulan-bulan lain, yang ada hanya pada bulan Ramadan. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan kita berlipat ganda, hanya terdapat dalam bulan Ramadan. Kalaulah kita kekalkan amalan kita daripada 11 yang lalu, 11 bulan yang lepas, jadi kita ambil 1 bulan. Seperti mana disebut, amalan yang dilakukan 1 bulan ini berlipat ganda amalannya. Jadi kebanyakan orang dia buat bulan Ramadan, bulan lain dia tak buat. Jadi itu salah anggapan kita. Man kana fi talabihi al-ilmi kanatil hasanah, kanatil jannah fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicari. Dan barang siapa yang mencari maksiat, maka nerakalah yang dicarinya. Maka dalam bulan Ramadan ini kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barang siapa yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kita duduk dalam bulan Ramadan, kita tuntut ilmu. Kita dengar tazkirah ilmu, kita bertarawih, kita bersedekah, kita beriktikaf. Dalam masjid ni surau, orang kata dalam surau nak iktikaf apa ustaz? Kita niat buat solat sunat, kita perbanyakkan tilawatul Quran, banyak baca Al-Quran, kita bertadarus. Kita bertadarus. Kita apa lagi? Bersedekah dan sebagainya. Jadi kita duduk dalam surau ni, kita tadarus. Kebanyakan kita hari ni tadarus sebab nak khatam. Kita nak khatam. Kalau tak khatam, kalau tak tadarus, kau tak khatam. Kalau tadarus baru khatam Quran. Patutnya salah. Sebenarnya kita bertadarus itu kita memperhalusi, memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Segi makharijul huruf, tajwid dan dan sebagainya, supaya bacaan kita itu menepati seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan penuh tartil. Tak apalah, walau bagaimanapun setiap benda yang salah itu kita perelokkan, insya-Allah. Sebab kita ni manusia, al-insan la yakhlu 'anil khata'i wa nisyan. Manusia terlepas daripada melakukan salah dan silap. Maka kita masih ada waktu untuk kita perbetulkan. Di mana kesalahan kita perbetulkan. Bukan maknanya kita salah hari ini, selama-lama kita salah. Dah. Setiap mana yang kita baca tadarus Al-Quran itu, maka ditegur. Abang Haji baca, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Contoh salah, ada salah. Macam ni Abang Haji baca, Abang Haji pun ikut. Itu baru kita baca betul dalam Al-Quran. Tiba-tiba ada orang tegur, Abang Haji kata, mu nak tegur aku, mu makan garam 2 hari, aku dah 3 hari makan garam. Tak boleh lah macam tu. Mana kita betul ikut apa yang betul. Maknanya kita buat baca Al-Quran, setengah tempat dia buat pembahagian juzuk. Grup ni juzuk pertama, grup ni juzuk kedua, grup ni juzuk
Duduk 3, tiba-tiba mai hari khatam Quran semua khatam. Orang yang tak baca duduk kedua khatam dah. Dia tak khatam. Jadi kita duduk dalam halaqah kita ni, kita perelokkan bacaan. Tak salah, tak sepertinya tak ada hadis yang sebut dalam bulan Ramadan mesti khatam Quran, ada tak? Tak ada. Jadi dia kata tilawatul Quran, perbanyakkan baca Al-Quran. Walaupun kita baca satu muka satu hari bulan Ramadan. Baik. Maksudnya barang siapa yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat, iaitu pengetahuan-pengetahuan yang mesti diketahui oleh orang yang mukallaf, maka pada hakikatnya dia telah mencari syurga dan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ilmu. Orang bertanya dalam bulan Ramadan, kalau kita ni ditambah air, bukan tambah air, cucuk air dalam badan, batal tak batal puasa kita? Batal tak? Tak batal. Kalau cucuk kat kulit tak batal, cucuk kat jubung batal. Faham maksud? Cucuk lagi dubur, batal. Kalau cucuk kat kulit tak batal. Ini kaedah hukum fiqh. Kaedah fiqh. Sebab ada sahabat tadi, suami isteri kena masuk wad malam tadi. Sebab puasa tak lalu makan dah. Tengok ni tak lalu, tengok ni tak lalu, lalang kali pensan. Jadi masuk wad doktor cucuk malam ni masuk air. Jadi siang hari ni puasa segar sikit, nak puasa boleh tak? Kawan dia main kata, "Weh, mana boleh puasa ni, bawa nasi makan." Itu kecelaruan kita. Jadi boleh puasa, tak ada masalah. Sebab yang dikatakan rongga tu, itu bukan bahagian rongga. Yang rongga tu apa dia? Lubang hidung, korek sampai satu bingkai masuk. Lubang telinga, duduk siang-siang dia tabiat orang buat telinga kan. Dia pun bangun pagi kata dia ambil kata batu, kata lagi golok lagi. Batal tak lubang telinga? Lupa dia korek dengan jari ni. Dia tabiat, kata tabiat. Terlupa tak apa, kalau sengaja. Dia puasa hari tu, puasa hari ni tapi gatal sangat telinga orang kata. Tak boleh. Lepas tu yang keduanya, rumah dia ada kolam renang. Panas sangat, duduk renang dalam kolam, merendah macam badak tu. Contohlah. Batal tak batal? Kata hukum fiqh batal. Kalau dia sengaja duduk renang. Sebab kita duduk dalam kolam tu air masuk. Contoh, duduk dalam kolam cuba kentut tengok. Bung, berdebu keluar belon. Lepas tu hak sedut, angin masuk ke lubur kita. Allahu Akbar. Ni hukum fiqh. Tak saya saja dia sebut. Jadi sebut tu masa pelik sikit lah. Masa pelik sikit. Jadi kita kena jaga-jaga. Itu kita jaga segi hukum-hukum ni. Dan hukum lain, maka disebut oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Kamu jaga pandangan kamu. Pandangan kita kena jaga. Mata kita tak boleh tengok benda-benda yang tak elok. Sebab tu Nabi SAW dan banyak para sahabat sebut, para ulama sebut, jika kamu memakan daripada bulan Ramadan, makanlah daripada orang-orang yang bukan daripada tangan orang yang fasik. Allahu Akbar. Hadis sahih. Jangan makan daripada tangan orang yang fasik. Apa dia? Orang yang tak pergi sembahyang, orang yang tak mau tutup aurat, engkar hukum Allah. Ni kita beli. Saya nak beli ustaz kat dia sebab apa? Oh, dia pakai seksi kan. Ada cuba pergi bazar Ramadan. Bersiap nak berniaga tu, pukul 2 bersiap dah. Nak berniaga berkenang lagi. Pakai yang suami seluar pendek, berniaga lemah. Contohlah, berniaga roti cat, berniaga mercun tak apalah. Pun tak boleh juga pakai seluar pendek. Berniaga kalau pendek. Ada tak berniaga seluar pendek? Tak apa. Perempuan berniaga tadi kat masjid saya ada satu tempat. Satu kebetulan petang tadi saya kuliah. Saya kuat sikit. Dia kata boleh buka speaker kat luar. Kuat sikit. Roti John. Dia berniaga roti John. Saya tengok yang berniaga tu macam John jugalah. Sebab seluar pendek. Yang lelaki tu seluar pendek, ikat rambut tocang belakang. Ada ikat rambut sini. Minta maaf lah. Kita dah kena mengena yang hidup dan yang mati. Dia ikut ikat tocang. Yang John pakai topi tu, orang pakai cepiu. Dalam kitab fiqh kata cepiu.
Dia pakai topi, ikat rambut, pakai seluar pendek. Dia roti John. Okey, dah tu John. Yang bini pun ikat rambut, pakai cepiu, John juga. Jadi kena jaga-jagalah. Jadi kita nak makan, biarlah makan di tangan orang-orang yang sah, orang yang jaga maslahah Islam. Makan, masuk, bismillah dan sebagainya. Jadi bukan orang-orang yang ingkar tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya malam ni kita sudah aware ada murid. Kalau orang ada bawa sikit Ustaz ni mesti ada. Ada sikit kita sudah lambat, kalau ada banyak kita sudah cepat. Kalau murid sedap kita cepat sikit, kalau murid tak apa sedap lambat sikit. Saya rasa dah tak ada Ustaz. Ada. Dah tak ada orang. Dah tak apa. Tegur pada anak murid. Yang ada ni orang yang sabar. Yang tunggu ni yang sabar. Yang tak sabar tu yang dah mati. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa. Sesungguhnya seseorang yang menghadirkan diri majlis ilmu walaupun ia tidak mampu menghafaz dan memahami ilmu tersebut dengan sempurna, nescaya Allah mengasihinya dan menganugerahkan dia kepadanya 7 macam karamah Allah bagi kepada dia. Walaupun dia tak boleh hafal dengan elok, walaupun dia tak boleh faham dengan elok. Ada orang mengaji dia tak boleh faham dengan elok. Ada orang mengaji tak boleh hafal dengan elok. Ada orang mengaji tak boleh baca dengan elok. Jadi dia telok elok macam cik sekali kita tadi. As-salat sunnatut tata. As-salat sunnatut tata tarawih. Asalnya Usman tak tarawih. Tak tarawih punya. Ada contohlah contoh. Bukan ada di sini tak ada. Betul tak? Tuan Bilal. As-salat sunnatut tata tarawih. Contohlah. Jadi ada orang yang baca tak elok, ada orang baca elok. Jadi Allah bagi anugerah kepada dia sebab dia minta ilmu, dia mengaji. Yang pertama dia memperoleh keutamaan sebagai seorang penuntut ilmu. Allah bagi dia. Lepas tu dalam bulan Ramadan kita adakan kuliah 4 tarawih, kuliah 4 sambung witir. Adapun dia semayang habiskan witir, ada kuliah. Adapun dia kuliah dulu. Macam-macam tempat. Sebenarnya setengah tempat dia habis isyak dia kuliah. Habis dia kuliah baru dia tarawih. Setengah tempat dia tarawih 4, lepas tu kuliah, lepas tu sambung pula tarawih 4, witir 3, habis. Ada pula dia habiskan dulu, selesaikan dulu baru dia tarawih. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya digantikan 15 hari bulan ni dengan Ustaz Haryanto. Dia ganti dengan Ustaz Haryanto. Lokasi Ustaz? Lokasi? Kabut kita ni. Depa personality kita personal. Depa apa orang kata akademi TV semua-semua. Kita ni biasa-biasa bebas. Kita ni bebas. Bebas campur fun gitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang terakhir, dia terhindar dan dijaga dari sebarang dosa dan silap selagi masih duduk dalam majlis ilmu. Orang yang duduk majlis ilmu, dia terhindar daripada dosa. Duduk dalam mengaji, dia nak kata ke orang. Dia kata, tengok orang tak mengaji tu, tengok. Ada dia kata betul. Tak, dia tak kata. Aku jarang mengaji, aku pandai mengaji. Tak mengaji tu semua tak pandai. Tak, dia tak kata ke orang. Ada dia mengumpat. Tengok hal duduk di depan, bukan dia faham sangat. Ada pun tak ada. Dia tak kata ke orang, dia dengar je. Yang ketiga, mendapat cucuran rahmat dalam perjalanan menuju ke majlis ilmu. Dia dapat, Allah bagi rahmat dalam langkah kaki dia tu bercucuran rahmat. Niat dia, malam ni nak pergi tarawih, malam ni lepas tarawih nak dengar majlis kuliah, malam ni lepas tarawih nak tadarus. Lepas ni walaupun aku tak mau tadarus ke pergi tarawih sikit je, aku penat, aku nak tandak pergi dinding. Sebab apa malam ni murid sedap pun dapat. Allahu Akbar. Ada kat masjid saya, dia ikut kepala lorong 3, lorong 5, lorong 6. Dia kata kalau lorong 3 tu paling-paling dia kata roti menggali cicak kuah sup. Tak berapa sangat. Dia kata kalau lorong 6 tu tak nasi berani ke apa mi kari kambing. Dia pandai budak-budak ni. Lepas tu kita berselawat kan. Kalau murid yang sedap-sedap, dia selawat kuat sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu alaihi wa sallam.
Ada sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kalau hang ni lambat pagi tu balik. Lepas itu malai. Macam budak kita, budak-budak masuk dengan orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan macam itu rekaan semata-mata. Ini orang Kedah punya cerita lah. Yang kelima. Yang kelima ditulis berbagai kebaikan al-hasanat ke atas dirinya selagi mana ia mendengar ilmu yang disampaikan dalam majlis tersebut. Allah tulis kita duduk semua dalam majlis ilmu. Allah tulis setiap kebaikan yang kita buat selagi mana kita tak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat meletakkan sayapnya untuk melindungi orang yang menuntut ilmu. Kita ni masuk tak? Malaikat rahmat melindungi kita. Ya. Duduk dalam majlis ilmu, malaikat hampak sayapnya lindung kita. Jauh daripada kita ni bala bencana. Allahu akbar. Kita duduk dalam majlis ilmu. Yang ketujuh, setiap langkah kakinya menjadi kafarah penembus dosa. Yang ini dosa-dosa dosa besar, dia minta ampun dengan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita taubat, tentu ada beberapa ibu kakak yang Ramadan sekalian. Malam hari kita bangun buat apa? Banyak apa benda? 10 kan? 3 hari lagi. Euro. Euro lagi berat. Malam esok. Allahu akbar. Malam esok. Boleh tak orang tanya saya, boleh tak ustaz habis euro sekian bulan turun? Ataupun habis dulu terus sahur. Kita nak dapat fadilat sahur macam mana? Kena tidur. Nak dapat fadilat bertahajud, tidur sekejap, lepas tu bangun. Kita bertahajud, lepas tu bereuro lah. Tak ada masalah. Tapi kita, apa amalan kita, apa niat kita. Dalam bulan Ramadan ni banyakkan ganjaran amalan-amalan yang hasanah. Nabi SAW sebut supaya menghapus dosa kita. Istighfar banyak, sekurang-kurangnya 70 kali, paling-paling rendah lah. Sahabat Nabi dulu banyak 700,000 kali istighfar. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kau istighfar kau ni maksud? Tapi aku ni istighfar sebab aku ni hamba. Kita ni siapa? Sebab tu dalam Isra Mi'raj Nabi SAW disebut Subhanallazi asra bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi hamba. Subhan Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi hamba. Kita ni hamba yang lemah. Malam kita beristighfar sebelum tidur. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bawalah istighfar macam mana pun. Istighfar banyak-banyak. Ya Allah, aku ni banyak kesalahan, aku balik-balik pada Engkau ya Allah. Banyak kita berselawat. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam satu hadis Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah engkau mengenali orang-orang yang umatmu di akhirat kelak? Ya, aku kenal. Iaitu orang yang bila berselawat, dia berselawat ke atasku. Tetapi orang yang tidak aku kenal, iaitu bila dia selawat, bila orang berselawat, dia tidak menjawab selawat ke atasku. Maksudnya macam mana? Orang yang selawat atas Nabi SAW, Nabi SAW, kita pun Nabi Muhammad SAW. Tapi bila orang sebut Nabi Muhammad SAW, dia buat tak tahu. Itu yang aku tidak kenal. Allahu Akbar. Itu takut-takut kita menjadi manusia yang rugi. Yang keduanya Nabi SAW, ketika mana ditanya oleh para sahabat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku mendengar kau berkata 3 kali amin, amin, amin. Hadis yang sahih riwayat daripada Imam Bukhari. Maka ini saya ambil kesimpulan lah, sebab waktu ni terlalu pendek mencemburui kita. Jadi kita ambil secara ringkas. Maka Nabi berkata, bila amin yang pertama, maka datang Jibril membisik telingaku. Celakalah manusia bila datang Ramadan, pi macam tu. Allah Akbar. Contoh, datang Ramadan, datang kat kita, tapi habis Ramadan macam tu. Tak ada apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, rugi kita. Yang kedua, Nabi SAW kata amin. Aku dengar kau kata amin yang kedua. Maka malaikat membisik telingaku, celakalah orang ini. Apabila ada mak bapak, dia biar macam tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada mak bapak, tapi macam tak ada mak bapak. Saya tengok tadi cerita petang tadi, sebelum Jumaat, cucuku ustaz. Betul tak ustaz?
walaupun cerita tapi Jalaluddin Hasan berlakon kan, tetapi intipati dah cukup berkesanlah cucuk hati kita. Cucuk hati. Anak sendiri ni nak pergi raya dekat Paris, Perancis, sedangkan mak ayah masih ada di kampung. Tu mak kita ni hari ni bulan Ramadan, kita tanya mak kita di kampung makan apa? Buka puasa. Anak makan buffet hotel sana hotel sini, mak makan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang dikatakan Ramadan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Subhanallah. Lupa saya ustaz. Amir. Amin yang ketiga lah. Tak ingat apa dia. Astagfirullahaladzim. Tak ingat amin yang ketiga. Tak apa, kita sambung akan datang. Wallahualam, insyaAllah. Jangan lupa tanya amin yang ketiga nanti. Lupa saya, Allah. Itulah otak ni yang rasa macam tua juga. Masa-masa muda ni kita tua, tak apa. Benda yang terlupa, insyaAllah kita ingat balik. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat banyak-banyak, insyaAllah ingat balik. Dan mudah-mudahan setiap langkah kakinya menjadi kafarah penebus dosa dan akan menambah kebaikan dan menaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kita dan mengangkat martabat kita, menghapus dosa kita. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan setiap amalan kita, puasa kita, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan kan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diampun dosa kita yang terdahulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap amalan kita itu dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada lagi? Ada boleh? Boleh. Kedua.